Dan tuan, siapa yang menawarkan diri melepaskan kesusahan orang Islam? Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Dan tuan, Sayyidina Uthman dia telah beli telaga tu. Mula-mula separuh, lama kelamaan dan tuan, telaga tu menjadi hak milik Sayyidina Uthman bin Affan. Lalu Sayyidina Uthman telah mewakafkan telaga tersebut. Dan tuan, sebab Sayyidina Uthman ni dia orang yang banyak harta, dia banyak duit. Dan tuan, tapi harta dia gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih lagi diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah, beriktikaf di dalamnya, dan masih dikumpulkan dalam perkumpulan orang yang mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ianya menjadi obat kepada hati kita dan membersihkan hati kita. Dengan bersihnya hati tersebut, moga-moga kita dapat senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala.
pada ibarat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Maka dia kata huwallazi yuridud dunya, maka dia adalah orang yang hendak kepada dunia, kata Imam Al-Haddad, iradatan, dengan kehendak yang bersangatan. Tuan-tuan, sebelum kita nak pi lebih jauh lagi pada ibarat yang berikutnya, saya suka mengulang balik semula. Maksud daripada pengarang ini, orang yang dia hendakkan dunia semata-mata, ataupun dia berkehendak kepada dunia dengan kehendak yang bersangatan, iaitulah orang yang mencari dunia dan juga dia melupakan kehidupan akhirat. Dunia kalau digunakan pada tempat yang betul, kalaulah dia digunakan untuk jambatan ke akhirat, tuan-tuan, dunia dia merupakan benda yang sangat bermanfaat untuk seseorang mendapatkan saham pada hari akhirat besok. Yang dimaksudkan orang yang nak dunia ini, tuan-tuan, adalah orang yang dia mencari dunia dan melalaikan kehidupan akhirat. Yang tu yang kita maksudkan. Bahkan ada sebahagian daripada amalan di dalam Islam kita memerlukan harta. Tuan-tuan, sebagai contoh, orang yang nak keluarkan zakat, dia perlulah orang yang mencukupi akan harta dia, maka dia boleh keluarkan zakat. Sama juga orang yang nak mengerjakan haji dan juga umrah, tuan-tuan, dekat situ memerlukan nafkah, ianya memerlukan perbelanjaan. Dan disebut di dalam kitab Bushrul Karim, syarah kepada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Syekh Ba Fadl rahimahullahu ta'ala, dia terang, tuan-tuan, kalaulah satu orang dia nak pergi haji, kemudian dia sewa kenderaan, dia naik kereta unta. Tuan-tuan, pengarang kitab Bushrul Karim dia kata apa? Iaitulah kereta unta, kerana merujuk kepada zaman tersebut. Tuan-tuan, satu orang dia sewa satu kereta unta untuk dia pergi naik haji, maka tuan-tuan, yang dia boleh sewa hanya sebelah tempat duduk sahaja. Sebelah lagi dia tidak berkemampuan. Maka bila dia naik atas kereta unta tu, maka kedudukan tempat duduk tu dia jadi tidak stabil, dia akan jadi berat sebelah. Tuan-tuan, ini menyukarkan dia untuk berjalan dengan kereta unta tersebut untuk sampai ke Makkahul Mukarramah. Tuan-tuan, maka kata ulama, kalau macam tu dia masih lagi belum sampai kepada tahap wajib untuk dia mengerjakan pekerjaan haji. Tuan-tuan, maka dekat sini kita tengok ada juga antara amalan-amalan yang kita nak lakukan, ianya hendaklah dengan nafkah, iaitulah perbelanjaan. Tuan-tuan, bila kata perbelanjaan ni, dia adalah jenis bangsa dunia. Maka sebab itu kita kata tadi, siapa yang boleh gunakan dunia untuk akhirat, maka dia merupakan benda yang sangat bermanfaat.
Tapi yang jadi tak elok dan tak betulnya, bila orang dia mencari dunia, dia lupa kepada pencipta dia. Bila dia cari dunia, dia terlupa kepada yang memberikan rezeki kepada dia. Yang ni masalah. Kerana tu dalam surah Jumu'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut berkenaan dengan mencari dunia. Allah Ta'ala kata, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila kamu dah selesai sembahyang, kamu dah selesai dah daripada kewajipan kamu dengan Allah, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah. Dan Allah Ta'ala kata fantashiru, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah. Nak buat apa? Wabtaghu min fadlillah, tujuan dia adalah untuk kamu cari segala kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ni dia nak tunjuk pada kita, setelah seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka carilah seberapa banyak pun khazanah dunia, carilah kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Tapi tuan-tuan nak cari kelebihan yang Allah Ta'ala beri, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, ianya adalah lepas daripada sembahyang, kata Allah. Maknanya tuan-tuan, kita jangan lupa tanggungjawab kita dengan Tuhan. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lepas itu carilah apa-apa yang disediakan oleh Allah daripada khazanah-khazanah dunia. Dan sahabat Nabi SAW ada yang kaya. Dan sebab itu kita tak boleh mencela kekayaan ni. Kita bukan cela. Dan nanti kita akan tengok pada ibarat yang di bawah ni. Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, dia bawa hadis berkenaan dengan innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan itu adalah berdasarkan kepada niat, kata Nabi SAW. Atau nanti kita terang pasal apa Imamul Haddad dia bawa hadis tu kepada kita. Dan sebelumnya dia menceritakan perihal orang-orang yang mencari dunia tetapi melalaikan kehidupan akhirat. Dan sahabat Nabi SAW yang kaya, siapa dia? Sayyiduna Uthman bin Affan. Dan ni sahabat Nabi yang kaya raya. Dialah yang telah melepaskan kesusahan orang-orang di kota Madinah. Bila mana orang di kota Madinah, mereka nak menggunakan satu telaga yang nama telaga tu Bi'ru Rumah. Dan orang semua nak ambil air di situ kerana air Bi'ru Rumah ni dia berkualiti. Dan terutamanya bagi orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan mereka tu rindu dengan rasa air Zam-Zam. Rindu sangat-sangat. Dan kita pun sama lah. Kita dah biasa minum air Zam-Zam ni, kita berasa rindu. Kita berasa ndak-ndak sangat minum air Zam-Zam. Di samping air Zam-Zam itu telah pun diriwayatkan oleh Nabi SAW bahawa dia merupakan air yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka nak sangat minum daripada telaga rumah ini. Dan pasal apa? Kerana rasa dia sama dengan air Zam-Zam yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan tapi masalah dia apa? Setiap kali mereka mengambil air di telaga rumah ini, mereka kena membayar dengan bayaran yang begitu tinggi kepada seorang Yahudi.
Tuan-tuan, lalu Nabi SAW kata, aku risau, kata Nabi, berkenaan dengan keadaan orang-orang Islam kita. Kerana setiap kali mereka ingin mengambil air di telaga rumah itu, mereka terpaksa membayar dengan harga yang begitu tinggi. Dan tuan, siapa yang menawarkan diri melepaskan kesusahan orang Islam? Sayyiduna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Dan tuan, Sayyidina Uthman dia telah beli telaga tu. Mula-mula separuh, lama kelamaan, dan tuan, telaga tu menjadi hak milik Sayyidina Uthman bin Affan. Lalu Sayyidina Uthman telah mewakafkan telaga tersebut. Dan tuan, sebab Sayyidina Uthman ni dia orang yang banyak harta, dia banyak duit. Dan tuan, tapi harta dia gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalau guna kekayaan pada jalan tersebut, maka manfaat dia terlalu besar. Maka kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, huwa alladhi yuridu dunya iradatan. Dia nak mencari dunia dengan kehendak yang bersangatan, dia kata. Tuan-tuan, dunia ni orang nak pasal dia boleh dapat segera. Sebab tu orang nak. Tuan-tuan, dunia ni maksud dia al-ajilah. Tu maksud dia. Tuan-tuan, al-ajilah ni apa dia? Iaitulah benda segera. Bila mana manusia usaha, bila mana manusia cari, dia akan segera dapat. Berbeza dengan pahala, berbeza dengan ridha daripada Allah. Tuan-tuan, yang tu kita akan dapat pada hari akhirat, iaitulah hari yang kemudian. Tuan-tuan, tapi Nabi SAW dia bercerita berkenaan dengan orang yang berdoa, tapi doa dia tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lah ni kita tengok nikmat-nikmat dunia. Tuan-tuan, nikmat dunia ni, yang ni baru sikit daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebab itu pada hari akhirat ni ramai orang yang ubah dia punya pendirian dia. Tuan-tuan, contoh dalam kisah yang Nabi cerita ni, Nabi cerita ada orang yang berdoa kepada Allah, lalu doa dia tak dimakbulkan oleh Allah. Tuan-tuan, kita berdoa lalu doa kita tak dimakbulkan oleh Allah. Tuan-tuan, dada kita rasa sempit walaupun kita redha. Tuan-tuan, kita redha, kita tahu Allah Subhanahu wa taala dia nak beri yang terbaik untuk kita. Tuan-tuan, tapi besar pengharapan kita bila kita berdoa kepada Allah, kita nak supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah. Tuan-tuan, tiba-tiba doa lama dah tak diberi oleh Allah, sempit dada kita. Nabi SAW cerita nanti pada negeri akhirat, orang yang berdoa kepada Allah lalu doa dia tak dimakbulkan, dia tengok dengan mata kepala dia sendiri betapa besarnya ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang doa dia tidak dimakbulkan oleh Allah. Lalu Nabi kata, dia berkata dengan Allah, ni orang yang doa tak dimakbulkan ni, tuan-tuan, dia doa pula dengan Allah pada hari akhirat, dia minta dengan Allah, ya Allah, kalaulah aku tahu pahala dan ganjaran orang yang tak dimakbulkan doanya macam ni punya besar, ya Allah, sudah pasti aku akan minta supaya semua permohonan aku kepada Engkau tidak dikabulkan oleh Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, tapi benda tu dia berlaku bila? Akhirah, iaitulah pada hari kemudian. Kerana tu sekarang ni adalah waktu kita beringat-ingat sekarang ni. Kerana tu makanan hati kita adalah Al-Quran, adalah hadis Nabi SAW.
Tuan-tuan, makanan hati dia tak perlu kepada vitamin C, dia tak perlu. Tuan-tuan, makanan hati dia tak perlu kepada nutrisi-nutrisi sebagaimana dia diperlukan oleh fizikal luaran kita. Tuan-tuan, hati yang dia nak apa dia? Dia nak dengar ayat Allah. Hati dia nak dengar hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, tujuan dia untuk apa? Supaya kita senantiasa boleh beringat berkenaan dengan hari akhirah, iaitulah hari kemudian manusia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, hari akhirat besok dia tak boleh lagi dah kita nak cakap apa-apa dengan Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia sebut. Dan tuan, ayat ni biasa kita duk baca dalam sembahyang kita. Dan tuan, kita baca dalam sembahyang kita, Maliki Yaumiddin. Allah lah yang memiliki hari pembalasan esok, kata Allah. Dan tuan, maksud daripada ayat ni, Allah Subhanahu wa taala dia nak beritahu nanti pada hari pembalasan manusia dah tak boleh nak kata apa-apa dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ada orang yang dia nak bertaubat dengan Allah. Siapa dia? Orang kafir. Dan tuan, orang kafir ni tuan-tuan tengok lah, dia sanggup mati dalam keadaan dia kufur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Naba. Dan tuan, surah Naba ni surah yang biasa kita baca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Mereka saling bertanya-tanya, kata Allah, 'anil naba'il 'azim, berkenaan dengan hari yang besar, kata Allah. Dan tuan, hari besar ni apa dia? Dia merujuk pada hari kiamat dan dia merujuk kepada hari perkumpulan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Allah Taala kata apa? Yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari akhirat dia akan tengok sendiri apa yang dia telah usahakan, kata Allah. Dan tuan, nanti pada hari akhirat kita tengok sendiri apa yang telah kita lakukan di dunia, semua dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul kafir, maka berkatalah orang-orang kafir, kata Allah pada hari tersebut, ya laitani kuntu turaba. Alangkah eloknya kalau aku tak jadi orang, tetapi Allah jadikan aku hanya pasir sahaja. Dan orang kafir dia kata apa? Lebih elok aku ni jadi pasir sahaja daripada aku menjadi manusia. Kerana pada hari ini dipersoalkan, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, lalu dalam sembahyang kita dalam suratul Fatihah, Allah Ta'ala peringat Maliki Yaumiddin. Pada hari pembalasan nanti akulah yang menguasai, kata Allah. Manusia dah tak boleh nak berdoa, manusia dah tak boleh bertaubat pada hari tersebut. Dan tuan, kerana tu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala dia sebut lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami minta tolong, kami sembah hanya pada Engkau, dan hanya kepada Engkau lah kami pohon pertolongan, ya Allah. Dan tak pasal apa kita sebut benda ni? Yang ni adalah peringatan untuk manusia. Nanti pada hari akhirat tak ada siapa yang boleh tolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala kata, kepada Engkau lah kami menyembah, kepada Engkau jualah kami pohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan lepas daripada tu kita sebut pula lagi, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tadi ni kita dah sebut dah, kepada Engkau lah kami sembah dan kepada Engkau lah kami minta pertolongan.
Kerana nanti kami nak pi menghadap kepada kamu dan hari itu tak ada siapa pun boleh tolong. Lalu kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang betul ya Allah. Dan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah sembahyang, kita dah haji dah sebahagiannya. Tuan-tuan, tapi pasal apa masih lagi minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang betul ya Allah. Tuan-tuan, kerana ulama sebut manusia ni ada yang awalnya baik, akhirnya tak baik. Ada jenis tu, tuan-tuan. Mula-mula dia elok, dia ahlul ibadah, di tengah-tengah pun dia ahlul ibadah, tetapi di akhir dia ahlul ma'asi. Dia menghadap Allah dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada tak berlaku? Ada. Antaranya seorang ulama Banu Israel yang nama dia Barsisah. Tuan-tuan, Barsisah ni dia ibadat kepada Allah 20-30 tahun. Beribadat dengan Allah. Tuan-tuan, tapi dia mati lagu mana? Dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'ura juga seorang ulama Banu Israel. Tuan-tuan, cerita Bal'am bin Ba'ura ni ada dirakamkan dalam kitab Safwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni hafizahullah taala. Tuan-tuan, dalam kitab tu cerita Bal'am bin Ba'ura, kalaulah dia berdoa kepada Allah, dia angkat tangan dia, tuan-tuan, pasti doa dia tidak akan ditolak oleh Allah. Ni karamah, ini kemuliaan yang Allah bagi kepada Bal'am bin Ba'ura. Doa dia sangat mustajab dengan Allah. Tuan-tuan, tapi dia mati lagu mana? Kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kufur dia. Tuan-tuan, agak-agak lagu kita ni macam mana agak-agak? Iman pun lebih kurang ya 50-50. No? Bila main ujian kita mudah melata. Agak-agak lagu mana? Ni Tara Barsisah. Ini Tara Bal'am bin Ba'ura. Tuan-tuan, mati kufur dengan Allah. Maka kata ulama, ada orang yang permulaan dia baik tetapi pengakhiran dia maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni satu golongan. Satu golongan lagi kata ulama, ada yang awalnya baik, akhirnya juga adalah orang-orang yang baik. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ni. Kita dilahirkan sebagai Muslim, kita dilahirkan sebagai orang yang beriman pada Allah, kita lahir sebagai orang yang kenal dengan Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan esok kita pi menghadap Allah, kita akan bawa iman ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni golongan kedua. Manakala golongan yang ketiga, ada yang awalnya tidak baik, tetapi pengakhiran dia pula adalah pengakhiran yang baik. No? Yang ni biasa berlaku, tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk sembang dengan orang kan? Kadang-kadang dia cerita dengan kita, Allah Ustaz, dulu apa saya tak buat, semua saya buat. Yang saya boleh berubah ni bila orang lantik saya jadi tok siap, dia kata. Nah, contoh. Dia kata satu hari Tok Bilal dia tak main, saya azan, dia kata. Mula saat tu lah, dia kata. Dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu apa saya tak buat, semua benda saya buat. Dan tuan, tapi bila dah akhir-akhir daripada kehidupan dia, dan inilah yang kebanyakannya berlaku. Masa muda dia hidup dengan cara muda. Dan tuan, tapi bila dah dia akhir-akhir daripada hayat dia, dan tuan, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut,
Kata Nabi SAW, Allah lebih menyukai, kata Allah, orang muda seperti orang tua, kata Nabi. Dan yang paling Allah Subhanahu wa taala tak suka, orang tua yang menyerupai orang muda, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, pasal apa Nabi SAW dia kata lagu tu? Tuan-tuan, maksudnya bukan orang muda ni kena beli tungkat kat Maidin pakai tungkat, bukan dia. Jangan kita salah faham, no? Dia kena jadi macam orang tua dah, bukan hal itu. Tuan-tuan, hadis Nabi SAW ni, kita nak faham dia, kita mesti nak kena huraikan hadis tersebut. Apa yang dikehendaki daripada hadis Nabi SAW? Kerana perkataan Nabi jami' mani'. Nabi cakap tak banyak dan tak kurang dia punya perkataan dia. Dan sebab itu ada banyak pelajaran yang boleh kita ambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan Nabi kata, Allah lebih suka orang muda yang macam orang tua, dan Allah tak suka orang tua yang macam orang muda. Tuan-tuan, dari segi pakaian kah? Tak, bukan dia. Dari segi perwatakan kah? Tak, bukan dia. Kerana Nabi SAW dia sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah dia tak melihat bagaimana luaran kamu, kata Nabi. Tuan-tuan, Allah tak tengok harta kita, Allah tak tengok pangkat yang ada pada kita, Allah tak tengok longgokkan harta banyakkah sikit yang ada pada kita. Tuan-tuan, Nabi itu apa yang Nabi maksudkan ni? Orang muda macam orang tua. Tuan-tuan, iaitulah dari segi hati dia. Tuan-tuan, orang tua ni biasanya bila dia dah tahu yang dia ni dah tua, tuan-tuan, dia akan memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua. Tuan-tuan, orang tua dia tak nak lagi dah mengulangi dosa-dosa dia yang telah lalu. Dia tak mau. Tuan-tuan, pasal apa? Dia tahu tak lama lagi dia akan dijemput oleh Allah, lalu dia buat persediaan. Maka Nabi kata, Allah sangat sayang kepada pemuda-pemuda yang macam orang tua. Maksudnya apa? Orang muda, tuan-tuan, dia nak cuba macam-macam benda. Orang muda dengan kederat yang dia ada ni, dia boleh buat apa yang dia nak buat. Tapi orang muda yang dikasihi oleh Allah, bila mana dia ada semua kederat ni, dia boleh buat semua. Dia gunakan itu untuk bersedia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni pemuda yang dikasihi oleh Allah. Siapa pula orang tua yang tak disukai Allah, yang menyerupai orang muda? Tuan-tuan, dah tua. Dandut tak tinggal lagi. Contoh. Tuan-tuan, ni bukan orang Alok Malai ni. Ni orang kat United Kingdom. Tuan-tuan, dia dah 60 dah. Dandut tak tinggal. Tuan-tuan, umur dia dah 60 dah. Quran pun tak khatam lagi, bacaan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, umur dia dah 60 dah. Tuan-tuan, tapi masih lagi bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ni adalah perangai kebanyakan daripada orang-orang muda. Maka kata Nabi SAW, orang tua yang macam tu adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dia sebutkan dekat sini, orang ni dia nakkan dunia dengan kehendak yang bersangatan. Yansa fi jambiha al-akhirah fala yu'minu biha. Dia nakkan kepada kehidupan dunia. Yansa fi jambiha al-akhirah, tapi dia lupa di sebelah dia adanya hari akhirah. Dahlah dia lupa. Fala yu'minu biha, dia langsung tak beriman dengan hari akhirah. Dan tuan, yang ni siapa dia? Kata Imamul Haddad, kafirun. Yang ni jenis orang-orang kafir.
Dia mencari dunia, lupa dengan akhirat dan tak beriman dengan hari akhirat. Yang ni orang kafir, kata Imamul Haddad, khalidun finnar. Nanti dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ni golongan yang pertama dalam mencari dunia, kafir. Golongan kafir cari dunia, dia tak beriman pun dengan hari akhirat. Dan tuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan tuan, apa dia makna penjara bagi orang beriman ni? Tuan-tuan, kita ni contoh kalau kita nak pergi mana-mana, kita tuan-tuan dekat Kedah, kita duduk Kedah. Kalau tak pergi mana-mana, memang kita ikut kuliah. Kalau tak pergi mana-mana, masjid ni lah tempat kita sembahyang. Tuan-tuan, satu hari kita nak musafir keluar, kita nak musafir pergi luar negara, nak pergi Indonesia ke, dia nak pergi Amerika sekalipun. Tuan-tuan, apakah masa dia bermusafir sembahyang tu gugur tuntutan daripada dia? Tak gugur. Dia kena sembahyang. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah salli qa'iman, hendaklah kalian sembahyang dengan berdiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, sembahyang berdiri wajib pada sembahyang fardu, tidak pada sembahyang sunat. Sembahyang sunat tuan-tuan boleh pilih, sama ada nak buat tu dengan cara berdiri atau dengan cara duduk. Yang ni disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Majmu'. Dan tu kita boleh pilih. Cuma tuan-tuan, siapa yang tak ada keuzuran, dia sembahyang sunat dalam keadaan duduk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan pahala separuh daripada sembahyang berdiri. Dia tak ada uzur apa, maka dia pun sembahyang sunat dalam keadaan duduk, boleh, tak ada masalah. Dan tapi pahala dia separuh daripada orang yang berdiri. Separuh. Dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Salli qa'iman." Sembahyanglah kamu dengan berdiri. Tuan-tuan, maka solat fardu tidak boleh, tidak, dia kena berdiri. Kalau berasa tak larat, tuan-tuan, dia perlu sokongan, maka dia kena berdiri dengan sokongan itu. Tuan-tuan, kalaulah sokongan tak ada, lalu dia boleh upah mana-mana orang untuk sokong dia berdiri. Tuan-tuan, dia kena keluarkan duit dia, upah orang ni, lalu dia minta orang ni sokong dia berdiri. Tuan-tuan, tapi hak tu tak usah buat lah. Nanti ada pekerjaan baru. Ada orang dia tak sembahyang, dia pergi cari mana yang tak larat kan. Pakcik nak saya sokong. Murah ya, dia kata sembahyang 5 minit. Sembahyang 5 minit, 10 minit. Bagi 50 sudah. Tuan-tuan, lepas-lepas kita habis sembahyang, dia belaknya dulu. No. Jadi tersebut tiang banyak, tuan-tuan. Maka berdiri dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau seandainya berdiri tak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tastati' fa qa'idan. Bila kamu tak boleh berdiri, maka barulah duduk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak boleh berdiri, duduk kena sembahyang. Dan tuan, tak boleh duduk muttaji'an, maka hendaklah dia sembahyang dalam keadaan berbaring, kata Nabi. Dan tuan, baring ni lagu mana? Ada 2 riwayat. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia kata makna baring dalam hadis ni mustalqiyan, iaitulah dalam keadaan dia baring terlentang. Dan itu yang pertama. Kemudian mai hadis yang lain, Nabi SAW kata kalau sembahyang baring, baringlah di atas pinggang dia yang sebelah kanan, maknanya sembahyang mengiring. Tuan-tuan, maka sembahyang baring yang betul ini macam mana? Tengok keadaan.
Kalau dia boleh mengiring, mengiring. Kalau tak boleh mengiring, terlentang pun tak apa. Tuan-tuan, tu maksud daripada hadis ni. Tuan-tuan, cuma kita nak habaq dunia penjara bagi orang yang beriman pada Allah. Tuan-tuan tengok, orang sakit, tuan-tuan, dia tak boleh berdiri, duduk-duduk kena sembahyang. Tuan-tuan, dia tak boleh duduk, boleh baring, sembahyang baring boleh. Tuan-tuan, dia kena sembahyang dalam keadaan berbaring. Bahkan kata ulama, kalau seluruh anggota tubuh badan dia tak berfungsi, tetapi hati dia masih lagi berfungsi, tuan-tuan, kata ulama, hendaklah dia sembahyang dengan hati dia, dengan dia membayangkan bagaimana qiyam, dia membayangkan rukuk, dia membayangkan i'tidal sampai kepada perbuatan salam. Tuan-tuan, ni maksud ad-dunia sijnul mu'min. Dunia adalah penjara untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, tu dalam bab semayang. Dalam bab mencari harta pula. Tuan-tuan, kita dah himpun harta banyak ni. Tuan-tuan, saya cuba terasa bila dah habis mengaji. Tuan-tuan, purata tahun saya habiskan waktu mengaji 17 tahun. Daripada madrasah ke pondok, masuk pula ma'had tahfiz, kemudian belajar di di Mesir, kemudian belajar pula di Yaman. Tuan-tuan, habis purata tu 17 tahun. Tuan-tuan, duit yang kita duk dapat-dapat ni, yang kita duk cari-cari ni, tuan-tuan, semuanya kita laburkan untuk pendidikan. Kita tak rasa pun nikmat dunia masa tu. Tuan-tuan, tapi bila dah habis mengaji dah, habis dah, kira-kira tak mau nak sambung dah, lah je lah, sambung master, hak tu je lah. Hak tu pun dengan cara online lah ni, mengaji cara online dah lah ni. Masya Allah. Tuan-tuan, bila dah habis mengaji macam tu, Masya Allah, kita baru nak mula hidup, kita baru kenal apa itu wang ringgit. Tuan-tuan, Masya Allah, rasa nikmat tu macam dunia ni syurga bagi kita. Tuan-tuan, tapi dalam harta pencarian kita, itu bukan untuk kita seorang. Bila dah sampai kepada haul dan juga nisab, harta kita ni dah sampai haul dan juga nisab, tuan-tuan, kita nak kena keluarkan zakat kepada mustahik yang memerlukan. Tuan-tuan, nak keluar tu pula kalau banyak-banyak keluar. No. Tuan-tuan, kita tengok macam mana raja-raja, dia bawa keluar zakat bukannya 2-3 ribu, tuan-tuan. Sekali dia bawa keluar zakat 2-3 juta sekali dia bawa keluar. Tuan-tuan, yang cari harta ni siapa? Kita. Siapa yang himpun ni? Kita. Siapa yang penat? Kita. Tapi Allah telah tetapkan, bila sampai haul dan juga nisab harta tu kena keluarkan, walaupun berjuta dia punya jumlah dia. Tuan-tuan, dunia ni penjara untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia tertakluk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ni orang mukmin. Tuan-tuan, tapi orang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jannatun lil kafir. Dunia adalah syurga bagi orang-orang yang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang kitab ni dia kata, ada orang yang dia nakkan kehidupan akhirat, tapi dia tak beriman dengan hari itu. Orang ni kafir, dia adalah orang kafir khalidun finnar, nanti dia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, wasani, yang kedua, hak ni hak kita, tuan-tuan. Dia kata apa? Fasiqun mausumun bil khasar, iaitulah orang-orang fasik mausumun bil khasar, yang mana dia itu mendapatkan kerugian. Tuan-tuan, dia tahu ada hari akhirat, dia tahu ada hari pertemuan dengan Allah,
Dan tuan, tapi dia lalai dengan hari tersebut. Dia sibuk dengan keduniaan dia. Dan tuan, dia sibuk mencari harta dunia semata-mata. Lupa dia dengan hari akhirat dan melakukan maksiat kepada Allah. Bil khasar. Orang ni adalah orang yang dijanjikan dengan kerugian, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, maka orang yang terbaik untuk dia berkomunikasi dengan dunia lagu mana? Ni hadis yang dibawa oleh pengarang kitab ni. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan itu berdasarkan kepada niat, kata Nabi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara itu mengikut apa yang dia niatkan, kata Nabi. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dia akan mendapatkan daripada hijrahnya Allah dan Rasul dia. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Dan kalaulah hijrahnya itu kepada dunia, dia akan dapat dunia. Awimra'atin yankihuha. Ataupun dia berhijrah itu kerana nak menikah dengan satu orang perempuan. Fahijratuhu mahajara ilaih. Dia akan diberikan mengikut sebagaimana dan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan, maka itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, hadis ni nanti kita akan huraikan pada pertemuan yang akan datang. Malam ni dia cuma bagi gambaran siapa dia. Orang yang mencari dunia, yang mana dia diberikan kerugian oleh Allah. Ada dua golongan. Satu golongan kafir, satu lagi golongan yang tahu ada hari akhirat tetapi melalaikan kehidupan pada hari akhirat. Mudah-mudahan tergolong kita dalam golongan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.